Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mukardi bin Muhammad Sapini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Abdul Ghani. Ini kita akan belajar kemahiran lob kilas dalam sukan tenis. So dalam kemahiran lob kilas ini, murid akan diajar untuk melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul dalam sukan tenis. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan dalam pergerakan dengan prinsip mekanik yang betul. Dan yang ketiga, memahami dan mengamalkan elemen pengurusan. Seterusnya, di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, melakukan kemahiran pukulan lob kilas dalam situasi permainan. Dan yang kedua, menjelaskan kemahiran pukulan lob kilas yang sesuai diaplikasikan mengikut situasi permainan. Dan yang terakhir, menggunakan peralatan yang sesuai mengikut fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal. Sebelum kita pergi kepada lebih mendalam untuk kemahiran lob kilas ini, jadi yang pertama, saya akan tunjukkan kepada pelajar saya bagaimana cara untuk memegang raket tenis dengan betul. This is how. Ini adalah cara di mana kita pegang raket tenis dengan betul. Dan seterusnya saya akan membuat demo kepada pelajar saya di mana pukulan lob kilas dilakukan. Okey. Yang paling penting dalam session ini, dalam fasa ini adalah pelajar apabila dia ingin melakukan pukulan tersebut tidak boleh statik. Means perlu melakukan pergerakan untuk memukul bola tersebut. Saya bagi contoh. Jika bola dapat daripada backhand ke kilas, Macam nampak ya? Bola yang dipukul tidak terlalu atas dan tidak terlalu bawah. Alright? Okey. Seterusnya di dalam fasa pengenalan iaitu set induksi, saya akan membuatkan 2 tayangan video kepada pelajar-pelajar saya, di mana tayangan video yang pertama saya akan melihatkan untuk membuat tayangan kepada mereka bagaimana sukan tenis itu dijalankan di dalam tournament untuk mereka tahu, oh, this is how we play tennis, this is how we play tennis. And then tayangan yang kedua di mana saya akan lebih menjurus kepada kemahiran kita iaitu lob kilas dengan lebih untuk mereka tahu bagaimana untuk melakukan pukulan tersebut dengan lebih terperinci dan mereka akan tahu untuk melakukannya dengan lebih baik. Okey, di sini saya akan menyuruh pelajar saya untuk melihat tayangan video tersebut. Okay, pelajar, sila buka link yang saya sertakan untuk anda lihat. Sini tengok. Mana? Sini tengok. Okey, right here. Faham? Lepas tu awak terangkan kepada saya apa yang awak tahu tentang tenis ini. Adakah dia sama seperti badminton? Adakah dia sama seperti squash? Awak terang kepada saya. Lihat dulu video yang tersebut. Dah selesai? Aku akan explain lah. Berdasarkan? Berdasarkan video tayangan yang awak kelakar. Okay, pelajar. Okay. Berdasarkan tayangan video yang saya telah bagi, kawasan yang perlu belajar pukul memukul bola hingga Record? Okey, kau cakap. Okey pelajar, berdasarkan video tayangan yang awak sudah lihat tadi, apa yang awak dapat pelajari dalam sukan tenis ini, terutamanya dalam kemahiran lob kilas yang awak
pelajar. Okey pelajar, berdasarkan tayangan video yang saya telah bagi, apa yang awak tahu tentang kemahiran tenis ini dan apa yang awak tahu pasal tenis? Okay, saya beri dulu Okey boleh, tak ada masalah. Okay, basically apa yang saya belajar dalam permainan tenis ni, iaitu permainan tenis ni permainan yang bermain di court lah. And then untuk kemahiran lob kilas pula, lob kilas ni dia ada stance dia. Macam contohlah tadi yang saya tengok tadi, itu professional player lah yang awak cikgu bagi tadi. Bola tu kena bouncing dulu, terus saya ambil gerakan, movement, maknanya tak statik macam apa yang cikgu cakap tadi. Saya kena perlu gerakan dinamik, saya kena angkat. Yes. Macam tu cikgu, betul ke? Betul? So apa yang cikgu explain tadi, Apa yang saya explain tadi, saya boleh nyatakan yang awak telah memahami. Sebab kita tak buat lagi permainan atau variasi yang kita akan kenakan dalam sukan tenis ni, tapi nampaknya sekarang awak telah memahami sedikit, okey, tentang tenis ini. Jadi apa tunggu lagi? cikgu Kita saya teruskan kepada kepada kemahiran lah. kemahiran yang kita akan lakukan. Saya Dalam tambah fasa juga. pengenalan ini juga, kita akan, saya sebagai guru akan menyuruh pelajar saya untuk melakukan pemanasan badan. Okey, pemanasan badan ini penting di mana ia terutamanya untuk mengelakkan pelajar daripada kecederaan. Jadi saya akan, antara pemanasan badan yang kita akan buat adalah knee kicks, knee butt dan sebagainya. Pelajar, bangun. Okay, seterusnya kita akan teruskan kepada sesi pemanasan badan. Jadi pelajar akan melakukan 3, di mana awak akan melakukan yang pertama adalah butt kick, high knee and jumping jack. Okey, awak akan lakukan dalam kedudukan berjarak 5 meter. Let's go. Jadi yang first tadi apa? Butt kick. Itu ni lah, 5 meter. Sampai line yang Kedua cikgu? Sebab apa cikgu? high knee. Ini macam ni lah cikgu. No, that is yeah. Okey, untuk fasa pemanasan badan ini, Last sekali apa cikgu? Jumping jack. Yang pijat mana saya kena statik lah. Statik ke bawah. Ini saja. Saya akan pergi besok. 10. Kalau kurang boleh ke kurang? Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh Pemanasan ni penting sebab apa? Saya cakap tadi. So mengelakkan kecederaan cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4. Betul cikgu? Betul. 5, 6. Boleh tak awak teruskan je? No, non-stop. 7, 8. Okey. Itu saja cikgu. Yes. So untuk sesi pemanasan badan ni paling penting apa cikgu? Paling penting adalah, sebab apa saya suruh awak ni buat pemanasan badan? Yes, kita tahu dalam pergerakan semua kita ada apa? Otot. Alright. Jadinya untuk apa? Untuk meregangkan otot. Untuk meregangkan otot. That's why kita kena macam get active on that. Macam nak Bagi supaya badan diorang sedia lah. sedia for that. Alright, untuk mengelakkan, kembali balik pada tadi, untuk mengelakkan apa? Kecederaan cikgu. Kecederaan. Okey, dalam contohnya kalau macam saya nak tanya sikit lah cikgu. Macam sukan tenis ni kan, Okay. kecederaan apa yang Mostly. Okay. injet Awak ada boleh injet. ada krem-krem ke cikgu? Yes, mostly cramp tu I think yes, saya rasa semua sukan that is apa, cramp ni adalah salah satu kecederaan yang mostly orang kena Untuk para atlet lah. untuk para atlet. Seterusnya dalam fasa perkembangan kita terdapat 3 variasi, di mana variasi yang pertama kita akan mengumpan
bola dari net ke baseline. Variasi yang kedua, kita akan umpan bola dari baseline dalam jarak 6 meter. Dan variasi yang ketiga, kita akan umpan bola dari baseline dalam jarak 4 meter. Jadi pelajar akan melakukan pukulan tersebut dalam kemahiran lob, iaitu lob kilas, di mana pelajar akan menghantar bola tersebut ke court pihak lawan. Jadi kita akan teruskan kepada variasi yang pertama, di mana kita akan melakukan umpan dari net ke baseline. Ini awak perlu berada di baseline dan saya akan menghantar bola dari net, dan awak perlu melakukan lob kilas. Jarak macam ni tengok. Yes, kita akan ada 3 variasi tadi saya terangkan, di mana awak dari net yang pertama, yang kedua jaraknya 6 meter, dan last sekali adalah 4 meter. That's why kita melakukan 3 variasi. Okay? Nanti awak Pukul ke opener lawan lah. Court lawan. Jarak kita buat itu jarak dari yang paling jauh saja kau. Jadi kita akan lakukan lagi 2 kali. Where is the ball? Ball. Saya daripada baseline. Buat 2 kali 2 kali. Saya jarak tu ke jarak ni? You jarak tu. Jarak ni juga. So saya nak buat lagi 2 kali. Jangan. Yes. So, kita selesai dalam variasi yang pertama. Banyak awak boleh mahir dalam permainan ini. betul lah saya buat tadi tu. Betul. Kita akan teruskan kepada variasi kedua. Memulai dari net dan jarak 6 meter. Ibu ni bola ni tu. Kurang macam tu ya je Ya. kan? Tapi Tapi yang pasti cara betul. cara betul. Boleh tak sekarang ni tu? Sekali lagi boleh ke? Sekali lagi. Nampak okey, kita tarik sini sikit. Okey. Cantik lah tu tadi. Okey, kita akan teruskan kepada
variasi ketiga di mana pelajar saya, pelajar kesayangan saya di mana Mukri akan buat umpan dari net ke baseline dalam jarak 4 meter. Okay, let's go. Atas. That's why kita panggil dia lock. Atas. Ya. Oh, kena cikgu. Apa? Kena aku. Buat lagi 5 kali. Last one. Okay. So, untuk variasi ni, Okay. Jadi variasi ni kita ada buat Ada tiga kan? ketiga variasi. Di mana nampaknya awak setakat ini saya boleh katakan awak pro. It's not pro at all, but you can saya boleh main mahir lah dalam Lock kemahiran lock kilas sahaja. Tapi ini untuk fasa perkembangan lah kan. Ini pasal perkembangan. Tapi saya rasa yang paling saya Awak rasa mana yang awak rasa paling paling selesa saya rasa jarak tengah lah. jarak tengah? Sebab saya boleh nampak view and then my focus lebih wide lah. Your focus lebih wide daripada. Sebab apa awak rasa tengah? Sebab apa depan yang awak tak boleh? Depan ni saya risau kalau saya macam main betul-betul tu saya Okay, katakan awak dapat bola tu volley. Yes. Adakah awak akan lakukan lock kilas? Awak akan hantar balik atas ataupun awak akan terus? Smash. Ha. Mungkin saya akan mula-mula saya akan lihat kedudukan opponent lah. Kalau kedudukan opponent tu berada di dekat dengan net, so saya akan membuat lob lah untuk umpanan. Okey. Good one. Nampaknya dekat ini pelajar Terima kasih, saya Mukri mahir dalam lock kemahiran kilas. So kita terus kepada fasa yang seterusnya dah Ziko. Okey. Okay, so seterusnya saya akan menerangkan tentang fasa kemuncak lah, iaitu di mana variasi keempat dijalankan. So kita akan membuat sedikit permainan kecil, iaitu ada dua pelajar saya yang akan bermain di box username box advantage. So lepas ni saya akan buat permainan kecil 3 poin sahaja untuk permainan kecil ni dalam variasi yang keempat, iaitu di fasa kemuncak. So murid, sini dulu. So, nama apa? Rizal kan? Rizal. Okey, awak duduk. Nama awak apa? Arif. Arif. Ya, Arif dengan Rizal. Awak tahu tak hari ni saya nak ajar apa? Box daripada tadi kita buat variasi untuk satu perkembangan dalam kilas. I think it's more than that lah. Okey. Betul lah tu. So, untuk variasi yang keempat, iaitu di fasa kemuncak, cikgu akan membuat sedikit permainan kecil, iaitu murid-murid cikgu iaitu Arif kan, Arif. dengan Rizal akan membuat permainan kecil, iaitu Arif akan duduk di box. Oh, jadi saya akan lawan Rizal lah ni? Yes, betul. Okay. Jom. Boleh Sabar. Jom. Tapi 3 poin saja. Siapa yang sampai ke 3 poin, dia akan menang lah. Ya, So, awak tak denda juga. dah lah, tak payah denda. Kalah belanja cikgu je. Okay. Yang penting kena ada pergerakan lock kilas. Main di box ni saja. Perlukan pelajar tidak? Tak apa. Tak ni. Buatkan tiga mata kan? Okey. Mana dia? Arif, kalau luar ni kira keluarlah bola. Oh, okey. Sebab main dalam box ni saja. Main dalam box ni saja. 3 poin. Okey, boleh. Boleh. Ada yang akan buat serve lah. Serve dengan pukulan kilat. Lock kilat. Okey. Okey. Satu Satu untuk saya. Satu untuk Arif. Sana. Ha. Tahu kan? Okey.
nampak tak cikgu? Saya umpan dia belakang cikgu. Saya umpan dia belakang awak. Dia bagi orang datang awak. Okey, ada. Ya ada lah. Kau nampak tak cikgu? Kali Dia kita. nak main lagi. Okey. Kali ni Cikgu dah panas tadi. Okay, ready? Okay, go. Arif jangan tak boleh susah. Okay, bagus. Kontrol. Oh, Okay. Okay, itu sajalah. So, okay, balik. Dia dapat mata lah kan cikgu? Untuk yang last tadi dia dah dapat mata lah. Tapi Kemenangan ni atas. kemenangan dekat Arif lah. Okay, Arif dah. Tanda. 3-1 lah tadi. So kat sini saya cikgu bukannya nak tengok siapa menang siapa kalah pun sebenarnya. Cikgu nak tengok awak faham tak konsep apa yang cikgu nak sampaikan. So pelajar Arif, boleh tak awak terangkan konsep yang awak faham Konsep yang saya faham untuk dalam variasi yang cikgu ajar ni lah. okay. Saya rasa kemarin yang cikgu ajar pada hari ini dalam sebuah teknis ni, saya rasa lob kilas ni kita boleh buat umpanan kepada pihak lawan kita. Contoh saya bagi contoh macam if bola tu depan, yes kita boleh buat umpanan dengan pukulan lob kilas di mana bola akan dihantar belakang dan akan susahkan kita punya pihak lawan lah kan cikgu. Betul. Di mana dia akan susah dan dia akan susah untuk dapat bola tersebut. Okay? And dia punya energy pun untuk Kena berlari ke depan, ke depan ke belakang Betul. dan memang susah. Okey, untuk pelajar Rizal, apa yang awak faham? Okay, bagi saya pukulan kilas ni adalah satu cara yang mudahkan kita untuk dapat mata. Sebab opponent kita susah nak capai bola yang kita buat menggunakan teknik loop ni. Betul. Okey, itu sajalah untuk fasa kemuncak ni. So kita teruskan dengan fasa penutup selepas ni. Okey, awak semua boleh rehat dulu. Saya Okey, so kita dah sampai dekat hujung kelas lah. So tadi kita dah puas main first, kita belajar kemahiran dengan cikgu Foreb tadi kan, cikgu Arif. Dan dengan cikgu Mukri lah. So untuk fasa penutup ni cikgu akan cover lah. Untuk fasa penutup ni ada dua je cikgu nak tekankan, iaitu lepas kita main-main ni, mestilah kita nak elakkan kecederaan, kita kena buat apa? cooling down. Betul. Rizal betul lah, cooling down. So kita buat ni lah, aktiviti hidupkan badan. Okay. So cikgu nak dua orang ni duduk je, kita buat santai-santai je. Follow Arif, cikgu. Ha? Follow cikgu. Rizal pandai tak buat cooling down? Boleh. Okay, Rizal akan guide Arif lah. Boleh? Arif ikut je Rizal. Panas. Okey. Kalau pandai buat Rizal ke? Goyangkan kaki. Nanti slow. Naik ke badan sekali. Okey, lepas tu luruskan kaki. Pegang hujung jari kaki. Kira 1, 2, 3. Buka kaki. Boleh tak Arif? Boleh. Kaki Rizal ni bukan apa, sebab dia player hoki sekolah. ke kanan sampai kaki kanan. Okey. Okey, tukar ke kiri. Okey. Okey. Rapatkan balik kaki. Angkat kaki. Silangkan ke kaki kiri. Okey, kira 1, 2, 3. Buat betul-betul tau. Macam aku tak nak ada perbezaan. Buat minggu lepas habis kerja ni, lepas buat kemahiran ni. Sampai balik hujung jari kaki. Okey. Boleh? Itu saja dulu. Okey. Jangan gerak lagi. So, dalam fasa penutup ni saya cakap ada dua tadi kan. Iaitu fasa untuk hidupkan badan. Dan last kali ni paling penting, iaitu ada fasa apa? Cuba. Korang ingat tak ada apa? Yes, betul. Pandai Rizal. Kalau Arif pandai kemahiran, Rizal pandai ketikasi lah. Boleh. Okey. Untuk masa refleksi ni saya nak tanya by one lah. Kita go through by one. So, saya nak tanya, dalam mula-mula tu kemahiran laut kilas, apa yang Arif dapat?
mula je kelas kita tadi kan cikgu saya macam tak tahu apa-apa. Apa log kilas ni sebenarnya kan. Macam saya pun log kilas. Boleh kuat sikit tak suara? Log kilas, apa log kilas ni? Kuat sikit tak boleh? Log kilas ni apa? Macam log kilas ni apa? Tengoklah. Macam tu cikgu. Lepas tu then dengan saya tadi belajar dengan Cikgu Arif, dengan Cikgu Mukri, saya rasa oh inilah log kilas dalam tenis. Sebab saya pun tak tahu apa-apa pasal tenis. Sebelum ni jadi cikgu pun dah tunjuk tadi video apa benda semua, jadi saya tahu jadi saya macam berminat. Jadi saya boleh jadikan sukan tenis sebagai sukan riadah saya pada waktu petang. So untuk Rizal, apa yang Rizal dapat? Contoh kalau pemain kecil tadi kita ada lawan. Okey, bagi saya pula macam sebelum ni saya tak pernah bermain tenis. So saya tak ada keinginan macam berminat untuk bermain tenis. So lepas saya dah bermain permainan kecil tadi, saya rasa lebih seronok dan saya rasa setiap tahun lepas ni saya akan cuba bermain tenis bersama Arif ataupun rakan-rakan yang lain sebab cikgu dah ajarkan kepada kami beberapa teknik yang betul untuk kami gunakan. So apa yang boleh saya simpulkan, awak berdua ni rasa yang paling penting kita enjoy. Ya. Bila kita enjoy, kita akan dapat lah. Kita boleh apply apa yang kita nak belajar. So yang penting enjoy. Awak dah cek juga kan? So dah sekali saya akan apa habis session saya akan inilah. Saya akan bagi soalan. Iaitu tapi saya bagi dekat ni je lah, Google Form. So nanti balik rumah awak akan buat lah. Ini sebagai kerja sekolah lah. Okay. Okay, awak semua boleh bangun. Saya dah boleh pergi rehat. Terima kasih. Terima kasih.